kita akan membicarakan satu tajuk yang mudah-mudahan memberi manfaat kepada kita, iaitu berkaitan Ramadan, antara hikmah dan imarah. Alhamdulillah, syukur kehadrat ilahi kerana kita tanpa disedari telah pun berada pada Ramadan yang ke-8. Ramadan ke-8 datanglah sudah, berbuka dengan sepiring juadah, habis berbuka tangan ditadah, moga keluarga selalu mawaddah. Dalam hadis sudahlah jelas, untuk Allah puasa yang ikhlas, dosa diampun, amalan dibalas, moga Allah berkesihan belas. Semoga Ramadan pada hari kita berada dalam PKP yang ke-44 ini akan menatijahkan limpahan rahmat berganda daripada ilahi, mudah-mudahan. Hadirin hadirat, saudara-saudari sekalian, apakah persiapan yang patut kita lakukan untuk mengimarahkan Ramadan ini? Barang perlu diingat, Ramadan bukan sebarang bulan. Dia bukanlah seperti kita menempuh dan menyambut bulan-bulan yang lain, bulan Muharram atau bulan Rabiul Akhir atau bulan Januari. Tidak. Ramadan ini dia adalah raja segala bulan. Apabila kedudukannya sebagai raja segala bulan, sebab itulah kehadirannya Ramadan ini disambut bagaikan raja. Untuk menentukan Ramadan ini datang, yang akan menunggunya adalah seluruh mufti-mufti, duduk atas bukit, atas menara, atas mana-mana, nak memastikan kedatangan dia. Mufti. Kemudian diisytiharkan pula oleh penyimpan maha besar raja-raja. Maka di situ sudah menampakkan bahawa Ramadan ini dia very prominent, raja. Jadi untuk kita nak memuliakan, nak memakmurkan, mengimarahkan kedatangan bulan yang begitu hebat ini, mari kita belajar dengan salafus salih zaman dahulu. Saudara, para salafus salih dahulu, mereka sudah mula menanti-nanti kedatangan Ramadan ini 6 bulan sebelum munculnya Ramadan. Maknanya kita patut bulan 10 hari tu dah mula menanti-nanti. Lepas itu kata Ibn Rajab Al-Hambali dalam kitab Lataiful Ma'arif, kanu yad'una Allah sittata ashhuri an yuballighahum syahra Ramadan thumma yad'una sittata ashhurin an yataqabbalhu minhum. Para sahabat, kata Ibn Rajab Al-Hambali, mereka berdoa kepada Allah selama 6 bulan supaya mereka diberi rezeki dapat bertemu dengan bulan Ramadan. Berdoa supaya jumpa Ramadan. Sehingga banyaklah doa-doa yang dikarang oleh para alim ulama sebagai menunjukkan gambaran rindunya mereka dengan Ramadan. Sebagai contoh, Yahya bin Abi Katsir rahimahullah, dikarang satu doa khusus untuk diberi peluang berjumpa Ramadan. Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallim li Ramadan wa taslimhu minni mutaqabbala. Ya Allah, hantarkan aku ke bulan Ramadan, hantarkanlah bulan Ramadan kepada aku, dan terimalah segala amal-amalku di bulan Ramadan. Begitu juga Abdul Aziz bin Marwan rahimahullah, dia ada karang satu doa khusus untuk nak menyambut Ramadan. Allahumma qad azallana syahru Ramadan wa hadara fasallimhu lana wa sallimna lahu warzuqna siyamahu wa qiyamahu warzuqna fihi al-jidda wal jitihad wan nashat wa a'idna fihi minal fitan. Ya Allah, Ramadan semakin dekat, sampaikanlah kami kepada Ramadan dengan selamat, anugerahkanlah kepada kami rezeki supaya kami dapat melaksanakan puasa dan sembahyang malam pada bulan Ramadan. Kurniakanlah kepada kami ketekunan, kesungguhan dan juga semangat untuk beribadah, dan kami berlindung padamu daripada segala fitnah dan ujian yang akan terjadi pada bulan Ramadan. Banyaklah disebutkan riwayat-riwayat tentang kesungguhan para salafus salih dalam nak memakmurkan bulan yang begitu hebat ini. Kemudian kata Ibn Rajab Al-Hambali, salafus salih bila 2 bulan sebelum Ramadan,
persiapan mereka akan jadi semakin intensif lagi, iaitu 2 bulan sebelum Ramadan, bila tibanya bulan Rejab dan bulan Sya'ban. Maka terkenalah doa-doa yang sering kita baca dan kita dengar orang membaca, Allahumma barik lana fi Rejab wa Sya'ban dan berbagai-bagai lagi. Dan ada ritual ibadah berpuasa sunat pada bulan Sya'ban. Semuanya ini sebagai satu bentuk keseronokan mereka nak bertemu dengan Ramadan Al-Mubarak. Dan bila masuk saja detik-detik 1 bulan saja sebelum Ramadan, maka dia punya persiapan lebih luar biasa lagi. Sebab itu Abu Bakar Al-Balkhi rahimahullah dalam kitab Lataiful Ma'arif li Ibn Rajab Al-Hambali ada menyebutkan, Syahrul Rajab syahrul zar'i, wa syahrul Sya'ban syahrul suqya zar'i, wa syahrul Ramadan syahrul hasad zar'i. Bulan Rejab bulan bercocok tanam. Bulan Sya'ban adalah bulan siram tanam-tanaman, dan bulan Ramadan adalah bulan menuai hasilnya. Sebab itu kata dia, Muhammad lam yazra wa yaghris fi Rajab wa la yasqi fi Sya'ban fa kaifa yuridu an yahsida fi Ramadan. Siapa yang tidak pernah menanam pokok semasa bulan Rejab, tidak pernah menyiramnya pada bulan Sya'ban, bagaimana mungkin dia dapat menuai hasil pada bulan Ramadan? Macam kita orang awam, kita Ramadan ni lah baru nak menanam ibadah, menanam pokok, baru nak gali lubang, baru nak bubuh benih, baru nak bubuh baja. Kita bulan ni baru nak mencipta hasil. Sedangkan para salafus salih dalam kitab Lataiful Ma'arif menyebutkan, bulan Ramadan ni bulan mereka menuai hasilnya. Yahsidu fi Ramadan. Yahsid, dia ambil hasil saja. Dia dah bertanam sejak daripada bulan Rejab lagi. Dia siram, dia jaga pada bulan Sya'ban, dia mengutip hasilnya pada bulan Ramadan Al-Mubarak. Sebab itu muslimin muslimat hadirin hadirat sekalian, banyakkanlah berdoa kepada Allah supaya Allah mempermudahkan kita dalam menempuh Ramadan ini. Walaupun dalam suasana yang new normal, banyak ibadah-ibadah yang kebiasaannya kita lakukan, tapi sudah tidak dapat kita nak lakukan dek kerana musim coronavirus ini. Tapi yang penting diimarahkan, dihidupkan. Tidak ke masjid, tapi kita memasjidkan rumah, membawa budaya masjid semua ke rumah kita. Salat jemaah, iftarnya, morihnya, tarawih, semua dibawa ke rumah kita. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, dalam kita nak mengimarahkan bulan Ramadan Al-Mubarak ini, tak boleh tidak, mesti hari-hari bertaubat. Mesti hari-hari bertaubat. Sebab tidak ada gunanya kita menempuh bulan Ramadan dalam keadaan sama seperti kita berada pada bulan-bulan yang lain, iaitu hidup bergelumang dengan dosa. Soalan, apakah perkara yang paling mustahak untuk kita betul-betul nak bersihkan diri atau nak ditaubatkan? Ada 2. Pertama, syirik. Yang kedua, permusuhan sesama Islam. Mungkin syirik tidak adalah di kalangan kita di sini yang syirik, mudah-mudahan. Tetapi kalau bab permusuhan sesama orang Islam, itu masih ada lagi. Justru jika ada di antara kita mana-mana yang berkelahi dengan saudara mara, kelahi dengan kawan-kawan sampai left group, minta admin and invite balik, kita duduk dalam group itu. Mana admin yang pernah remove orang tanpa sebab pun invite balik. Ciptakan balik hubungan mesra sesama Muslim. Sebab itu dalam satu hadis Nabi SAW menyatakan, bermula daripada Sya'ban lagi, orang yang bermusuhan sesama orang Islam, itu Allah Ta'ala tak akan beri muka, tak akan pandang orang ini. Innallaha la yattali'u fi lailatan nisfi minasy Sya'ban fayaghfiru li jami'i khalqihi illa li musyrikin aw musyahin. Allah akan muncul pada pertengahan bulan Sya'ban dan akan ampunkan seluruh makhluknya kecuali orang yang syirik dan orang yang tidak bertegur sapa sesama Muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Justru itu, janganlah kita berkelahi antara sesama Islam. Memasuki bulan Ramadan, lagilah kita kena jauhkan perkelahian. Justru itulah, saudara,
kita dah berada pada Ramadan yang ke-8. Kita kena banyak bertaubat, banyak berdoa, mohon supaya Allah mudahkan segala ibadah-ibadah kita. Kita bergantung dan bertawakallah kepada Allah untuk bantu kita menjalani ibadah di bulan Ramadan. Kita terus berdoa supaya kita dapat menjalankan pelbagai bentuk ibadah, sama ada sembahyang malam, ibadah puasa itu sendiri. Mudah kita ni berderma walaupun duit tak berapa nak ada. Mudahkan kita dapat khatam Quran, walaupun ada orang kata kenapa kena khatam Quran, mana boleh, ini tradisi khatam Quran, ataupun nak mengulang hafalan Quran dan lain-lain lagi. Sebab itu Nabi SAW dia mengajarkan kepada kita beberapa bentuk doa, yang mana doa ini adalah doa supaya Allah mudahkan segala ibadah yang nak kita lakukan. Sebab kita nak melaksanakan ibadah, jangan rasa overconfident kita boleh lakukan semuanya dengan izin Allah. Macam rancangan kita pada pagi ini, Allah izinnya dapat bersiaran ni. Kalau Allah tidak izin, barangkali tak ada langsung, lewat sikitlah. Allah izinkan juga. Saudara-saudari yang sedang menonton siaran ini, Allah izinnya boleh menonton ni. Orang lain berapa ramai? 10.30 tidur lagi pun ada, tidur lagi. Tapi Allah izin. Sebab itu ibadah adalah atas belas ihsan Allah juga untuk nak disempurnakan pelaksanaannya. Sebab itu Nabi SAW dia mengajarkan kita doa supaya dipermudahkan ibadah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ya Allah, tidak ada satu perkara pun yang boleh menjadi mudah kecuali Engkau jadikan dia mudah, dan Engkau boleh menukarkan perkara yang susah atau perkara yang sedih menjadi perkara yang mudah. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Maka berdoalah kepada Allah, ya Allah, mudahkanlah saya nak jadi imam tarawih. Ada dia tiap-tiap malam dah jadi imam tarawih, dah sampai satu tahap dah tak tahu nak baca apa. Yang dihafal duk ulang-ulang itu sajalah. Rakaat pertama surah Lail, rakaat kedua inna anzalna fi lailatul qadar, itulah ulang sampai 8 rakaat, sampai tarawih, sampai witir. Dia dah tak tahu nak baca. Doa pada Allah, ya Allah, mudahkanlah aku nak jadi imam. Ya Allah, mudahkanlah aku nak memimpin solat. Doa lagi dan lagi dan lagi dan lagi dan lagi sampai kita tak ada lagi. Ini doa yang pertama. Yang kedua, kita nak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Ta'ala mengizinkan supaya puasa kita pada tahun ini adalah puasa bertaraf elit, puasa taraf elit. Kita punya puasa ini dia ada level dia. Kata Ibnu Qudamah Al-Maqdisi dalam Mukhtasar Minhajul Qasidin, puasa manusia ini dia ada beberapa kategori. Satu dipanggil saumul umum, yang kedua saumul khusus, yang ketiga saumul khususil khusus. 3 jenis puasa ini dia beza-beza manusia. Kita daripada zaman berbudak, puasa kita biasanya saumul umum, iaitu fahuwa kaffu batni wa farji an qada'ish syahwah. Puasa umum ni orang yang puasa tinggalkan makan minum saja. Maknanya dia jaga sungguh bab makan minum. Orang macam ni korek hidung pun tak berani, takut batal. Bab dia sangat jaga, belum dia hak masuk keluar ni sangat jaga. Bagus. Tapi puasa umum, dia jaga perut saja. Mata tak, telinga tak, panca indera tidak. Kadang mulutnya masih lagi berbohong, ataupun dia mencela, melaknat, maki hamun, mencarut, masih walaupun dia puasa. Sedangkan Nabi menyebut man lam yada' qaula zur wal amala bihi. Kalau seorang tu tak tinggal lagi percakapan yang huduh, termasuklah menipu, mengumpat, mengata, mencela orang, dan masih lagi konsisten mengamalkan perkara tersebut, Allah tidak berhajat pun pada puasa dia. Artinya kata ulama, puasanya sah, rukun selesai, tapi nilai kosong, tidak ada markah. Tapi dia dikira sebagai telah melaksanakan rukun, sebab dia hanya menjaga perut saja.
dia tidak menjaga panca indera yang lain. Ada orang dia saumul khusus. Saumul khusus ni fahuwa kaffun nazar wal lisan wal yad wal rijli was sama' wal basar wasairil jawaril 'anil asam. Kategori yang saumul khusus ini orang yang puasa dalam keadaan menjaga mata, lidah, tangan, kaki, telinga, seluruh anggota panca inderanya daripada maksiat. Kategori yang ketiga, saumul khususil khusus, iaitu orang yang sampai satu peringkat mereka ini dah tak ada yang mereka nak dalam hidup melainkan Allah. Orang sebegini dia tinggalkan segala-galanya kecuali Allah. Orang yang kategori ini dia bukan puasa anggota, dia bukan puasa panca indera, tapi dia puasa hati. Dia mempuasakan hatinya daripada ciri-ciri atau cita-cita yang remeh-temeh. Saumul qalbi anil himamid daniyah wal afkar mubaidatil anillah wal kafu wa amma siwah. Sampai peringkat dia tak ada fikir lain kecuali Allah. Macam kita 10 lebih dah mikir nak berbuka makan apa, nak order, last order pukul berapa. Orang yang tahap khususil khusus ini berbuka, bazar Ramadan, makan, minum, itu bukan agenda. Tidak agenda. Hatinya dipuasakan. Sebab itu kalau kita nak mengumpamakan orang-orang yang melaksanakan puasa sebegini, mereka ini adalah orang yang dah tahap ihsan. Ihsan. Perbincangannya tak pernah bercerita tentang sahur makan apa, berbuka semalam makan apa, masak apa tak jadi hari ini. Dia tak ada. Dia bukan perbincangannya sekitar itu. Dia sangat menikmati berpuasa, sama ada berpuasa itu dia berjaya habiskan ataupun tidak, dia sangat suka kepada ibadah puasa. Sebab itu kalau manusia sudah berada pada tahap ihsan, itu memang luar biasa hebatnya. Sebagai manusia, kita perlu tahu asal mula kejadian, tahu berpegang pada yang satu. Hamba tahu akan Tuhannya, makhluk tahu akan Khaliknya, tahu hidup akan mati, tahu akhirat tempat berhenti, tahu syahadah pangkal ibadah, tahu iman jadi pegangan, tahu Islam penyelamat alam, tahu kaji sempurna budi. Yang agama berkukuhan, yang iman berteguhan, yang sujud berkekalan, yang amal berpanjangan. Sama manusia kita berguna, sesama makhluk berperangai elok, maka dunia jadi bertuah, di akhirat pula mendapat berkah. Baik itu orang yang puasa dalam tahap yang ketiga, dia puasa dalam konteks dia ihsan kepada Allah. Orang yang ihsan pada Allah, maqamul musyahadah, maqamul muraqabah. Maqamul musyahadah ni dia beribadah seolah-olah dia menengok Tuhan. Itu tinggi kedudukannya. Maqamul muraqabah ini dia beribadah dengan satu perasaan rasa diawasi. Dia menjalankan satu-satu ibadah, dia rasa ada CCTV yang memerhati. Macam kan kita, walaupun kita puasa, tetapi kita tak rasa sangat diawasi. Sebab itu ada masanya nengok jugalah cerita dalam televisyen, ada gambar-gambar yang tak apa elok, ternengok juga. Ataupun tuan-tuan yang tengah menengok Facebook ni, kadang-kadang baguslah mendengar ceramah, menengok ceramah, ada bagusnya. Tapi ada masa kita nak menengok benda baik, keluar iklan pula ingin kempiskan perut, deng, kita ternampak pula dah. Nak pangkah, jari tu gemuk, bila pangkah makin beranak pula dah iklan tu, guguk banyak. Tapi nengok juga, artinya kita tak rasa diawasi. Bagi orang yang ada muraqabah, dia beribadah tu dia rasa Tuhan nengok dia. Sebab itu para salafus salih mengatakan,
Orang kalau ibadah dalam keadaan merasa diperhatikan, maka ada 4 perkara dia akan terbit pada dirinya dalam menjalankan ibadah. Mu'ahadah, mujahadah, mu'aqabah, muraqabah. Pertama sekali mu'ahadah. Dia akan sentiasa ingat kepada setiap janji yang dia lafazkan kepada Allah, itu dia mesti tunaikan. Sebagai contoh dalam semayang, dia bersumpah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dia berdoa, dia bersumpah, berikrar lagi, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dia sentiasa mengingati janji-janji ini, dan dia akan pastikan dia berusaha untuk menempati janjinya. Ini sifat orang ihsan. Dalam puasa kita berjanji kepada Allah, kita berniat, kita mengatakan, aku puasa ni kerana Engkau saja, ya Tuhan, bukan kerana arahan manusia, bukan kerana perintah dalam PKP memintakan berpuasa. Tidak, aku puasa ni kerana Engkau saja, permudahkanlah aku. Maka ketika janji ini dilafazkan, dia akan pastikan janji ini ditunaikan. Yang kedua, mujahadah. Mujahadah ini adalah kesungguhan. Bersungguh-sungguh dia melaksanakan ibadah tersebut. Kerana ibadah yang tidak disertai kesungguhan, dia setakat menggugurkan kewajipan saja. Justru kalau orang tu dia bersungguh-sungguh, ada mujahadah nak jadi imam tarawih, dia akan bersungguh-sungguh dari segi preparationnya, dari segi hafal sedikit sebanyak surah lazim yang ada, atau kalau dah benak sangat tak ada nak apa, beli Quran besar, beli online lah, letakkan di atas meja, jadi imam, baca 2 baris. Ada kesungguhan, bukannya keluhan. Tidaklah mengeluh, lagu mana, awak gano. Tak, dia ada mujahadah, dia ada kesungguhan. Yang ketiga, ada muaqabah. Muaqabah ini artinya dia akan menghukum diri dia andai kata dia melakukan satu-satu kekhilafan ataupun kesalahan. Contoh, katakanlah bulan puasa ini dia terlewat solat subuh berjemaah. Maknanya ahli keluarga yang lain dah pun sembahyang subuh, kejut dia tidur mati, tak bangun-bangun, kejut misalnya. Jadi dia bangun dah pukul 6, dia bangun tidur dah pukul 6.30. Orang lain dah siap sembahyang pukul 6 tadi dah. Jadi dia pun, walaupun dia masih lagi dalam time frame solat subuh, tapi kerana dia tak dapat sembahyang subuh berjemaah, dia akan muaqabah, dia akan hukum diri dia kerana dia terlewat sembahyang subuh berjemaah. Bagaimana cara dia menghukum dirinya? Dia akan infak fi sabilillah pada siang hari. Mana pagi tadi subuh dia terlepas dengan ahli keluarga, sembahyang subuh pukul 7 misalnya, terlampau lewat malam melayan Netflix sampai ke pagi, dah lewat sahur ke mana, subuh ke mana. Jadi caranya dia akan hukum diri dia. Lepas dengar ceramah ni sekarang, dia carilah mana-mana ada NGO yang memerlukan sumbangan, bagi sumbangan. Sekarang ni orang tak payah masuk tabung nak duit, orang sekarang main transfer saja, sedekah orang ni, sedekah orang ni, orang organisasi yang memerlukan, sebagai bentuk muaqabah. Begitu juga orang yang misalnya dia terlewat membaca Al-Quran, ataupun dia miss membaca Quran pada hari semalam, dia akan iqab diri dia sendiri, dia akan hukum diri dia sendiri dengan misalnya memberi bantuan kepada fakir miskin, ataupun dia lah ambil giliran hari ni dia memasak, dia siapkan plating, semua dia, artinya dia iqab diri dia. Itu sifat orang yang merasa kewujudan Allah. Yang keempat, kata para ulama, dia ada muraqabah. Muraqabah dalam arti kata sentiasa rasa diawasi oleh Allah, sentiasa diperhatikan, atau bahasa hadisnya dia panggil ihsan. Orang yang selalu rasa diawasi, orang tu akan dapat tahap makam makrifat. Ni kan ramai orang kita nak jadi orang makrifatullah, orang tahap makrifat. Macam mana nak sampai tahap makrifat kalau tidak ada muahadah, mujahadah, muaqabah, muraqabah? Ada 4 perkara ni baru makam makrifat. Dia makam makrifat ni makam orang tinggi, orang ada ilmu, diberi ilmu oleh Allah. Apa bagusnya makrifat ini? Orang makrifat dia akan berhati-hati dalam kehidupan.
Jadi orang yang tahu, orang yang ada makrifat, hidupnya sentiasa rasa diperhatikan. Samalah juga kadang-kadang kita ni dalam melakukan perjalanan nak masuk hutan misalnya, nak masuk hutan, orang pun cerita ni dalam hutan ni minggu lepas orang jumpa bekas tapak kaki rimau. Kalau masuk boleh, tapi janganlah, artinya adalah ilmu sikit. Kalau tak ada ilmu langsung mati katak kita jumpa dengan rimau. Apakah jawapan bagi orang yang ada makrifat? Orang yang ada makrifat maksudnya dia kenal perangai rimau, dia kenal dengan ganasnya rimau, dia akan buat persiapan. Dia akan buat persiapan. Apa senjata nak dibawa, apa pelindungan pada diri, sebab dia tahu itu berbahaya, mesti ada persiapan. Tapi orang tak kenal rimau, orang cerita dalam ni, oh iya ke, jom pergi, sebab dia tak kenal rimau, akhirnya dia mati kena faham dia rimau saja. Sebab itu makrifat ini mustahak, tapi tak akan dapat kita tahap itu selagi tidak ada ihsan, tidak ada muahadah, mujahadah, muaqabah, muraqabah. Iaitu doa kita yang pertama. Yang kedua, hendaklah kita dalam banyak pesanan-pesanan yang sering saya sebutkan di mana-mana, mesti cukupkan bekalan ilmu. Ilmu mesti mau cukup. Bulan Ramadan Al-Mubarak ini, kalau ilmu tidak mencukupi, dikhawatiri kita punya ibadah tak diterima oleh Allah. Dikhawatiri. Sebab kita puasa bukannya sekejap. Dalam sehari kita puasa 13 jam 43 minit sehari. Sekarang ni kita daripada pagi tadi ni baru pukul 10 lebih. Nak menyampai 7 suku ni berapa jam lagi ni. Berisiko, macam-macam perkara boleh berlaku. Tanpa adanya ilmu, maka kita khawatir puasa kita mudah jadi rosak. Sebab itu kata Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, man abadallah bi ghairi ilmin kana ma yufsidu aksara mimma yuslih. Siapa-siapa yang beribadah kepada Allah tanpa berlandaskan ilmu, maka dia akan membuat lebih banyak kerosakan berbanding kebaikan. Orang yang tidak tahu hukum hakam puasa, puasanya boleh jadi rosak. Orang yang tidak tahu perkara-perkara yang disunatkan ketika berpuasa, maka dia akan kehilangan banyak pahala kerana tak tahu perkara-perkara sunat. Makan kurma sunat, duduk depan makanan sebelum berbuka sunat, dia tak tahu, rugi. Dah 8 hari, rugi. Orang yang tidak tahu bahawa maksiat boleh mengurangkan pahala puasa, maka sepanjang Ramadan dia hanya dapat lapar dahaga saja. Dia tak tahu rupanya orang puasa tak boleh menipu, tak boleh. Orang puasa tak boleh menengok benda-benda yang menjolok mata, tak boleh. Sebab dia bayang yang membatalkan puasa masuk dalam tekak sedap, batal lah. Dia tak tahu maksiat tidak membatalkan puasa, tapi mengurangkan pahala puasa. Ataupun lebih kita khawatiri, tak ada nilai langsung di sisi Allah. Tak ada nilai. Ini kita takut. Sebab itu ilmu sangat mustahak. Kadang tidak adil. Orang pergi haji, kursus yang mereka pergi sampai 17 siri. Tekun pula pergi tu, setiap hujung minggu pergi. Padahal manasik haji cuma 5 hari saja. Start hari tarwiyah, kita pergi 8 hari bulan, 9 wukuf, lepas tu pergi Muzdalifah, pergi Mina, pergi Tawaf, Sa'i. Semua proses itu berlaku dalam 5 hari saja. Tapi kita berkursus setengah tahun. Walhal puasa, itu puasa 1 bulan. Tapi berapa orang yang sanggup pergi kursus? Sayang. Itu yang kita tengok sekarang ramai orang, dia puasa tapi tak semayang. Ada pesen-pesen begitu. Puasa tapi tak semayang. Ada pesen begitu. Ada hak semayang, malah puasa. Sebab dia tak tahu keseimbangan, kepentingan. Barang perlu dia ingat, rukun Islam ni dia macam rumah. Kalau tak ada salah satu, rumah tu tak akan terdiri dan terbina. Semayang Nabi umpamakan tiang. Tiang, foundation yang paling kukuh sekali. Puasa as-sawmu junah. Puasa itu pelindung, maknanya dinding.
Mana puasa tu dinding, zakat itu atapnya yang melindungi. Jadi rumah kalau tak ada tiang pasti roboh, mesti roboh. Tapi rumah kalau hanya ada tiang, tak ada dinding, itu panggil rumah beruk. Itu panggil, siapa nak duduk tak berdinding, ada tiang saja. Justru itu ilmu sangat mustahak. Apatah lagi sekarang ini kita menghadapi suasana coronavirus ini atau COVID-19 ini. Ramai orang yang bertanya hukum hakam tentang bagaimana nak berpuasa dalam keadaan kena swab, kena cek. Maka ilmu tu makin terperinci lagi. Ada di kalangan frontliners kita, barisan hadapan, yang kerja dalam keadaan kepenatan, tak larat dengan pakaian PPE mereka itu. Nanti kan Zuhur nak wuduk lagi, nanti kan batal asar, macam mana kaedah. Ini semua para alim ulama ada memberikan garis panduan. Artinya mesti mau belajar, learn, belajar, berlandaskan kepada ilmu. Yang mustahaknya, hadirin hadirat sekalian, ayuh kita jagalah kehormatan di bulan Ramadan Al-Mubarak ini. Jauhkan dari melakukan perkara-perkara yang boleh merosakkan puasa kita. Tarawih jangan kita tinggalkan. Dia Ramadan 3 ibadat yang paling dominan. Malah macam mana pun 3 ni jangan tinggal. Pertama as-siyam, yang kedua al-qiyam, yang ketiga al-Quran. Pertama puasa jangan tinggal. Kecuali kita ni tak larat sangat, barulah tinggalkan. Ataupun tak boleh puasa, tu cerita lain. Kalau tak larat, barulah tinggal. Tapi kalau saja-saja, tak payahlah. Tengah buka WhatsApp, member hantar gambar air Coca-Cola, bunyi tu, gambar orang makan tembikai timun Cina, kerak. Awak dah tua diri dah, menengok tu teliur lagi, terus batalkan puasa. Rugi lah, rugi. Jangan. Kita mesti menghormat bulan Ramadan Al-Mubarak ini. Jaga puasa asyam. Yang kedua al-qiyam. Al-qiyam ni apa artinya? Tarawih. Jangan tinggal. Sebab tarawih ni habis Ramadan dah tak boleh buat lagi dah. Dan bila lagi kita akan berpeluang jadi imam seperti sekarang musim-musim PKP ni? Tahun depan kalau insya-Allah dah tak ada penyakit lagi, kita dah balik ke masjid. Kalau tuan-tuan balik ke masjid, dia tak boleh jadi imam dah. Sebab imam ada masjid lantikan, ada imam lantikan. Jadi peluang ini bukan selalu dapat. Jadi jaga kita punya semayang tarawih kita elok-elok. Semayang tarawih mesti jemaah. Jangan semayang sendiri-sendiri. Kata ulama, 4 semayang ni tak boleh semayang seorang. Mesti buat berjemaah. Tidaklah berdosa kalau buat seorang, tapi dia dituntut sunat muakkad berjemaah. Pertama sekali semayang sunat raya. Ni semayang sunat raya, tengoklah panduan nanti akan diberikan. Yang kedua semayang sunat gerhana bulan dan matahari. Yang ketiga semayang sunat istisqa. Dan yang keempat semayang sunat tarawih. Ini semua dituntut untuk kita melakukan secara berjemaah. Sekali lagi, kalau ada orang mengadu, Allah Ustaz, saya nak jadi imam, tak tahu nak baca apa. Sebab itulah kena belajar lagi dan lagi sampai kita tak ada lagi. Yang penting learn, belajar. Sebab itu wahyu kita yang pertama adalah Iqra. Wahyu yang pertama bukan suruh puasa. Wahyu yang pertama bukan suruh pergi semayang masjid, bukan suruh pergi haji. Tapi wahyu yang pertama adalah Iqra, mengaji, suruh sekolah, suruh belajar, learn, maka belajarlah. Banyak nak diterangkan, tapi masa kita dah sampai ke penghujungnya. Sekali lagi kita mengucapkan ribuan terima kasih kepada rakan-rakan kita dari unit Hal Ehwal Islam, Community Engagement and Wellness Center of Expertise, bahagian sumber manusia di Kumpulan Tenaga Nasional Berhad, dan juga para penonton kita di saluran TNB Power Faces, dan juga penonton-penonton kita di saluran page rasmi Masjid Negeri Sultan Ahmad I Kuantan yang sudi bergabung bersama kami pada hari ini. Sekali lagi mohon maaf di atas kelewatan kita bermula sebentar tadi. InsyaAllah pada lain-lain kesempatan kita akan bertemu jika diizinkan dan diberikan kelapangan. Sekadar itu, selamat mendulang pahala Ramadan di rumah. Stay home,
Stay safe. Ramadan Karim untuk semua. Tingkatkan ibadah, kurangkan juadah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.